Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi. Saya harap kali ini tidak ada gangguan komunikasi ataupun siaran. Terutamanya suara saya harap suara saya lebih jelas dengan pembelian headphone. Nampaknya macam canggih lah, tak tahu macam mana dia boleh membantu saya. Hopefully dia tidak ada masalah. So hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang agak menarik juga, yang bertajuk bagaimana kanser hati boleh terjadi. Sebelum menunggu rakan-rakan yang lain, mungkin kita boleh mulakan kelas kita ni atau perkongsian kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Okey, insyaAllah kita mulakan. Okey, mula sekali kita melihat apa yang dikatakan sebagai kanser hati. Kanser hati ada dua. Satu yang kita sebut sebagai primary. Maksud dia, kanser itu bermula pada organ hati itu sendiri. Yang kedua, kanser ni disebabkan oleh metastasis. Maksud dia, kanser di tempat lain, sebagai contoh kanser di otak, kemudian dia merebak hingga ke hati. Ataupun sebagai contoh kanser di payudara, daripada apabila dah sampai ke stage 4, stage 4, dia merebak ke dalam hati. Jadi perbahasan kita atau perkongsian kita pada hari ini, kita hanya fokuskan kepada apa yang kita sebut sebagai primary liver cancer, ataupun kita sebut sebagai hepatocellular carcinoma. Jadi kanser hati ni sebenarnya adalah kanser yang sangat agresif. Jadi apabila dia merebak tu, dia boleh merebak ke seluruh tubuh kita dengan cepat sekali. Tetapi untuk menjadikan ia sebagai kanser, ia memakan masa jugalah, antara lebih kurang 10 hingga 20 tahun. Itu bergantung kepada sistem daya tahan dia. Selalunya orang yang mempunyai kanser hati ni berusia 60 tahun. Ini bermakna bahawa kemungkinan besar dalam usia dia 40 tahun, dia dah mula mengalami perubahan tu. Yang nanti kita akan bincangkan. Dan apabila dah umur 60, barulah diketahui bahawa dia ada kanser. Selalunya 6 bulan, bila dah stage 4 tu tak diselamatkan. Tapi apa yang berlaku sekarang kalau kita lihat bahawa kanser hati ni atau kanser hepatocellular cancer ni, dia nampaknya makin peringkat orang muda lagi. Rakan saya sama sekolah dulu meninggal dunia pada usia 35 tahun, kanser hati. Tetapi saya tak pastilah ada kanser primary ataupun disebabkan metastasis. Kalau di Amerika, dia merupakan kanser yang ke-8. Di Malaysia mungkin disebabkan oleh kita tak pergi hospital, jadi tidak ada pendaftaran, kita tidak mengumpulkan data. Kemungkinan dia bukanlah antara kanser yang selalu kita lihat. Tetapi saya percaya bahawa di Malaysia pun sama juga keadaannya, mungkin antara 10 kanser yang teratas di Malaysia. Bagaimana dia terjadi? Pertama sekali kita tengok dia, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kanser. Kita belajar satu persatu dan kita cuba tanyakan kita, adakah kita berisiko? Kalau kita dah berisiko, bagaimana kita nak mencegah? Bagaimana nak kita mencegah 20 tahun, 10 tahun daripada sekarang, 10, 15 tahun atau 20 tahun daripada sekarang. Kalau kita berusia katakan 30 tahun, kita ada faktor ini. Kemungkinan umur 50 tahun, kalau kita tidak ada usaha mencegah,
berkemungkinan besar kita akan mengalami masalah kanser. Sebab tu kita kena tahu apa dia faktor tu. Okey, yang pertama sekali adalah orang yang mempunyai chronic hepatitis B dan C. Chronic hepatitis B dan C. Chronic hepatitis B dan C ni dia sangat berisiko tinggi. Jadi siapa yang ada penyakit hepatitis B atau hepatitis C kena membuat pemeriksaan berkala lah. Terutama apabila didasarkan sudah mengalami apa yang kita sebut sebagai fibrosis. Fibrosis nanti kita tengok stage progression dia. Selalu bila dah ada masalah ni ataupun kita panggil enzim liver tu, AST, ALT dah meningkat tu, yang itu kita kena membuat pemeriksaan yang lebih kerap supaya dia tidak menjadi fibrosis dan akhirnya boleh menyebabkan penyakit yang lebih teruk iaitu kanser. Jadi sesiapa saja yang ada penyakit hepatitis B dan C kena faham bahawa penyakit B dan C ni dia tidak boleh baik 100%. Dia ada membawa carrier yang kita sebut, dia pembawa virus B dan virus C. Sebab tu dia boleh berjangkiti orang lain melalui pendermaan darah, terutamanya pendermaan darah. Jadi mereka memang tidak dibenarkan untuk memberikan ataupun mendermakan darah. Dan kita yang pesakit yang berada di hospital pun tidak disaring darah yang tak dimasukkan ke dalam pesakit itu disaring dulu supaya dia tidak ada penyakit hepatitis B dan C. Itu yang pertama. Yang kedua, heavy and prolonged alcohol consumption. Maksud dia apa? Maksud dia pengambilan arak. Jadi kita hari ini alhamdulillah orang Islam, kita memang daripada awal kita tidak minum arak. Jadi ini jarang berlaku. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara yang mengamalkan minum arak ni, memang kanser hati ni sebahagian besar, sebahagian daripada pesakit di dalam ward. Di tempat masa saya belajar di India pun pengambilan arak lagi kalau contoh yang tidak bertapis, yang tidak refine, buat sendiri samsu, itu semua merosakkan hati dan membawa pinggang, sangat berbahaya. Yang ketiga, apa yang kita sebut sebagai non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic liver disease. Tadi alkoholik kita minum apa? Kita minum arak, tapi sekarang ni yang kita sebut sebagai non-alcoholic liver disease. Contoh dia orang yang mengalami diabetes dan juga orang yang mengalami obesiti. Jadi bila buat pemeriksaan darah, tengok dia punya enzim meningkat. Saya ada menulis semalam berkaitan dengan satu pertanyaan. Dia bertanya tentang masalah liver function test dia, iaitu enzim hati dia AST dan ALT tinggi. Saya beritahu secara mudah di sini, secara ringkas di sini, iaitu kita melihat paras yang tertinggi pada bacaan normal AST dan ALT. Contoh, katakan dia 100. Peningkatan tuan tu berapa? Katakan dia hanya lebih kurang 150. Yang itu jangan risau. Dia peningkatan lebih kurang 50% saja. Tetapi contoh dia menaik 300. Dia melebihi 2 kali. Tadi kita tengok maksimum 100. Double menjadi 200, tapi bacaan kita 300. Yang itu dikatakan tahap yang lebih berbahaya. Maksud dia apa? Bila pemeriksaan ALT, AST tu dia meningkat lebih daripada 2 kali ganda, yang itu lebih berbahaya berbanding dengan lebih rendah daripada 2 kali ganda bacaan normal. Yang itu jangan risau sangat. Sebab tu kadang naik 50, kadang naik 10, kadang naik 5 international per liter. Ramai bertanya saya, doktor apa nak buat ni sebenarnya, apa penyakit saya? Yang itu jangan risau. Kalau 2 kali ganda, yang itu boleh sesuatu yang agak merisaukan. Yang itu kena membuat pemeriksaan lanjut. Nanti boleh baca dalam blog saya. Jadi non-alcoholic liver disease ni, especially terutama daripada pesakit diabetes. Sebab tu bila dia check, kita tengok dia ada peningkatan di dalam ALT, AST. Yang ini dia akan progress. Kalau katakan dia tidak membuat sesuatu, dia akan progress. Di mana kita selalu beritahu bahawa ini menyebabkan kecederaan, injury. Sel-sel hati ataupun hepatocyte dia injure, dia mengalami kecederaan, yang mana akhirnya boleh mengalami keradangan, akhirnya boleh mengalami orang cakap apa ni, fibrosis. Yang keempat,
Kadang-kadang juga disebabkan oleh kita panggil inherited liver disease. Maksud dia kadang-kadang masalah ni masalah lebih kecil, masalah kecacatan. Contoh apabila dia punya biliary duct tu mungkin terlalu sempit, mungkin tidak ada, hingga menyebabkan backflow dia punya biliary ataupun kita panggil dia bile ataupun kita panggil empedu. Jus-jus empedu tu tak dapat dimasukkan atau disimpan di dalam pundi empedu disebabkan tidak ada saluran dia di situ. Akhirnya dia backflow. Jadi kanak-kanak tu daripada kecil kita tengok dia macam tak sihat, mata menjadi kuning, badan menjadi menjadi besar, dan juga tubuh dia menjadi kadang-kadang menjadi gelap sikit akibat peningkatan bilirubin di dalam hatinya, dan juga peningkatan sel-sel enzim yang lain. Dan sebab-sebab lain tu adalah kerosakan yang disebabkan oleh pengambilan ubat-ubat sintetik. Jadi ubat-ubat sintetik pun boleh menyebabkan masalah kecederaan pada enzim, kecederaan pada hepatosit, terutamanya painkiller. Painkiller ni kadang-kadang kita ambil painkiller ni tanpa kita sedari bahawa dia adalah memberi kesan kepada sel-sel hati. Terutamanya Ponstan ataupun Panadol, paracetamol, yang mungkin kita mengambil dalam kuantiti yang agak yang normal, yang selamat, tetapi dalam jangka masa yang panjang itu yang tidak bagus. Ataupun kita mengambil dos yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan keracunan, menyebabkan keracunan ataupun kecederaan yang akut pada sel-sel hati. Jadi berbahaya. Apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda awal. Sebelum tu kita nak tengok dulu. Kalau tuan-tuan pergi ke Facebook saya akan kongsikan progression penyakit ini, macam mana dia boleh progress. Di situ ada kalau nak tengok. Kenapa? Tak nak buat tu. Bolehlah, tak apalah. Tak boleh jangka nanti dia tu. Okey, kita kalau tuan-tuan tengok pada kita punya Facebook tu, saya ada tunjukkan, saya ada kongsi kalau tidak saya tentang macam mana masalah-masalah ini. Sebagai contoh, seorang tu mengalami diabetes ataupun dia mengalami hepatitis B dan C. Mula-mula tu kita ada stage apabila dah terlalu lama, kita panggil chronic inflammation of the liver. Tuan-tuan boleh rujuk pada Facebook saya tadi tu, saya ada beri gambar liver cancer stages atau liver cancer progression. Mula-mula dia ada chronic inflammation of the liver. Jadi dia ada keradangan. Sebenarnya inilah yang menyebabkan sebenarnya. Kalau kita banyak baca tentang jurnal yang menyatakan bahawa punca kanser ni adalah disebabkan kecederaan, dan kecederaan ni tidak dirawat dengan segera, sehingga menyebabkan kalau kita tengok ambil darah pada peringkat awal ni kita lihat enzim liver tu dia meningkat, tidak pernah turun. Itu menunjukkan kecederaan yang berlangsung begitu lama sehingga menyebabkan yang kita stage ini yang kita panggil dia chronic inflammation of the liver. Kemudian akhirnya selepas mungkin beberapa tahun dia akan menjadi fibrosis. Apa dia fibrosis? Fibrosis adalah pembentukan apa yang disebut parut di dalam hati. Jadi apabila ada inflammation, dia akan ada parutan di dalam hati. Parutan tu akhirnya dia akan menjadi sama ada cirrhosis. Ini parutan yang lebih teruk lagi. Yang ini agak susah untuk sembuh. Kalau parutan begini kita panggil cirrhosis of the liver, dan sebahagian kecil akan menjadi cancer liver. Daripada fibrosis tadi, sebahagian besar akan pergi kepada cirrhosis of the liver, sebahagian kecil akan pergi kepada cancer of the liver. Tetapi cirrhosis of the liver kebanyakannya dia akan menjadi cancer of the liver. Jadi boleh faham daripada awal tadi. Mungkin ada infection, mungkin ada kecederaan yang minimum, mungkin ada penyakit diabetes yang seperti kita bincangkan tadi, ataupun mungkin dia ada obesity, tahap kolesterol dia meningkat, akhirnya menjadi fatty liver, enzim dia makin naik, tahap kolesterol dia naik, kemudian akhirnya menjadi chronic inflammation of the liver. Setelah beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun tak turun-turun, akhirnya menjadi fibrosis. Fibrosis ni akhirnya
menjadi dua, sama ada menjadi cirrhosis of the liver ataupun menjadi cancer of the liver, sebahagian kecil. Tetapi akhirnya cirrhosis of the liver, seimbang besar tu akan bertukar menjadi cancer of the liver. Sebab tu cara untuk mencegah dia dari awal lagi, bukan pada fibrosis, bukan pada cirrhosis ataupun mungkin masa dia dah jadi cancer of the liver, tetapi masa dia ada acute infection atau acute injury to the liver, ataupun ketika sebelum menjadi chronic inflammation of the liver. Masa inilah yang kita nak rawat tu, kita nak rawat. Kemudian kita pergi lagi yang seterusnya. Apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda tu biasalah yang bagi mereka yang dah teruk sangat. Sebab tu kalau katakan peringkat awal, kita tengok bacaan SLT, AST, ALT kita tinggi, selalunya tidak ada masalah. Tak ada tanda-tanda lagi. Tetapi bila dah teruk tu, mungkinan dah ada fibrosis ataupun mungkin dah ada keradangan. Apa yang ada ialah mungkin kita akan merasa mata kita akan menjadi kuning, kita akan menjadi cepat penat, berat badan menjadi kurang, dan kemungkinan kita ni rasa macam tak sihat, macam gitu. Peringkat awal. Peringkat awal tu memang itu dah teruk, tak ada tanda, tetapi bila dah semakin teruk, mata akan menjadi kuning, kita akan menjadi cepat penat. Mungkin kita akan susah bernafas, kita punya abdomen sebelah kanan, terutamanya kanan sebelah atas ni, kita akan merasa sakit disebabkan oleh pembengkakan hati. Sebab dia dah ada inflammation dekat situ. Jadi bagaimana cara nak buat? Selalunya doktor akan membuat pemeriksaan lanjutlah, pemeriksaan darah, ultrasound, kemudian CT scan atau MRI, bagi kemungkinan untuk melihat dia punya stage dia. Jadi macam mana kena tengok stage dia? Kalau tuan-tuan lihat stage of the liver, mungkin saya akan kongsikan sebentar lagi dalam Facebook saya. Stage of the liver. Ini yang mudah je. Staging of the liver yang paling mudah. Okay, saya dah naikkan. Boleh tengok sikit dekat saya punya Facebook. Sekejap dah ada ke belum? Kalau kita tengok staging secara mudah, saya tidak mahu terlalu advance sebab kita ni mungkin orang awam. Jadi kita bukannya orang cakap tu nak mengkaji dengan lebih detail. Tetapi secara mudahnya, stage 1 ni apabila terdapat satu saja, orang cakap tu satu tumor di dalam hati. Dalam organ hati tu ada satu saja. Mungkin kecil, kurang daripada katakan 5 cm. Satu saja. Yang itu kita bagi stage 1. Yang ini untuk baik ni lebih mudah. Sama ada kita boleh buang, resection, operation buang, ataupun mungkin kita bagi ubat-ubat, dia akan regress, dia akan mengecil dan sebagainya. Stage 2, apabila satu tumor tetapi dah pergi masuk ke dalam saluran darah dan merebak ke tempat lain. Ataupun ada lebih daripada satu tumor. Ataupun lebih daripada satu tumor tetapi tidak lebih besar daripada 5 cm. Jadi dia ada sama ada satu tetapi dia telah masuk ke dalam salur darah, ataupun dia lebih daripada satu tetapi saiznya tidak lebih daripada 5. Stage ketiga pula, tumor yang lebih daripada satu tetapi salah satu daripada tumor ni lebih besar daripada 5 cm ataupun kurang daripada 5 cm tetapi dah masuk salur darah, ataupun dia dah invade, ataupun dia telah masuk ke
organ-organ lain. Sebagai contoh, dia dah pergi masuk ke gallbladder, pudi hempedu, ataupun dia dah pergi kepada permukaan atas tu, permukaan atas organ hati tu. Yang itu dah kita panggil stage 3. Stage 4 pula apabila dia dah pergi masuk kepada lymph node dan mungkin pergi tempat lain. Jadi kalau sebagai contoh ada laporan ultrasound, CT scan, dia akan beri staging lah. Di staging. Yang ini paling mudah sekali. Nak tahu tujuannya supaya kita nak tahu dia punya progress atau prognosis dan progress. Maksud dia dah berapa jauh kanser dia pergi dan prognosis bermaksud kebarangkalian untuk kita sembuh daripada penyakit ini. Bagaimana? Sebab tu kita buat staging ni. Saya rasa tuan-tuan boleh melihat pada saya punya Facebook tu tentang staging tu. Jadi kalau katakan staging tu dah terlalu tinggi, selalu doktor akan membuat pembedahan lah. Tetapi kalau dah sampai 4, kemungkinan itu tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi kita lihat sebentar rakan-rakan kita yang di Facebook ni, kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Saya nak menegur siapa, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau di Amerika, dia merupakan kanser. Pertama sekali Puan Maziah, ini rakan Olive House saya ni, di Segamat dia, tak silap. Alhamdulillah terang Ahlia Rizal, dok, vaksin hepatitis B boleh cegah kanser hati ke? Bukan. Hepatitis B hanya untuk mencegah jangkitan hepatitis B, tetapi bukan untuk mencegah kanser hati. Puan Wani, rakan afiat saya, afiat Olive House saya di Johor Bahru, alhamdulillah dia diti jelas. Puan Suhana Hassan, salam doktor, difaham tak semua ketulan itu kanser? Nak tanya apa ciri-ciri petanda kanser? Mohon pencerahan doktor. Ya, ketulan tu secara umum dia ada dua, sama ada tumor ataupun kanser. Apa membezakan tumor dan kanser? Tumor ni adalah benign, maksud dia tidak bergerak dengan pantas, dia tidak membesar dengan pantas, dia tidak pergi ke tempat lain, dia tidak berbahaya. Sementara kanser ni sangat berbahaya. Jadi bagaimana nak membezakan? Sebagai contoh, ada ketulan di payudara. Kalau kanser selalu cepat saja, 6 bulan dia akan membesar, mungkin dia akan terus menyebabkan tangan menjadi bengkak, payudara mungkin jadi macam ada fungating, dia dah pecah kat situ. Tetapi kalau contoh ada tumor saja di payudara, dia besar tak membesar. Sebab contoh besar sebiji kacang, kacang tanah sebagai contoh. Bertahun-tahun dia macam itu. Dia jarang untuk membesar dan merebak. Jadi dia bukan bahaya. Jadi cara lain, kalau kita tak pasti, jumpa doktor akan buatkan biopsi untuk melihat sama ada dia ada betul-betul kanser ataupun setakat tumor saja. Nur Azhar Yusof, Waalaikumsalam. Habibah Sabpi, Assalamualaikum. Kalau ubat herba boleh ke bagi pada pesakit hati? Ini biasa herba ni bergantung pada apa yang kita nak bagi. Apa kita nak bagi, tak semuanya ubat tu berkesan. Jadi bergantunglah apa ubat yang kita nak bagi pada pesakit. Dan juga bergantung juga pada di sistem daya tahan dia sendiri dan stage berapa kanser ni dah pergi. Mrs. Nasrus, doktor, kalau GGT terlebih sikit apa sebab? Terlebih sikit macam saya beritahu, jangan risau sangat. Jangan risau sangat. Semua enzim hati ni, dia kalau terlebih, lebih daripada 2 kali ganda daripada bacaan normal, yang itu kita perlu risau. Kalau katakan tidak lebih daripada itu jangan risau sangat. Kita kena cukup rehat, makan secukupnya, jaga makan, buat pemeriksaan semua selepas 6 bulan. Okey, kita tengok lagi. Wan Hafilatul Salwa menonton. Alhamdulillah, terima kasih. Muhammad Fazil Abdul Hamid, penyakit HIV yang ambil rawatan ubat, berapa tinggi risiko mendapat kanser hati? HIV pun boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Sebab HIV ni
dia merosakkan sistem daya tahan. Bila sistem daya tahan kita kurang, semua jangkitan opportunistik, maksudnya jangkitan yang orang biasa tak dapat, disebabkan oleh daya tahan dia kuat. Tetapi orang pesakit HIV ni, masalah fungal, masalah virus yang lemah-lemah ni pun semua boleh masuk dalam tubuh hingga merosakkan organ dia. Itu yang bahaya dia untuk HIV ni. Doktor, apa ni? Sekejap, saya tengok sekejap sebentar puan. Okey, doktor nak tanya kalau kerap minum Nescafe tanpa gula tak ada masalah ke? Sebab saya ada baca artikel doktor pasal minum kopi tanpa gula. Pasal gula. Tak ada masalah, bagus. Kafe ni jangan ambil berlebihan. Dia maksimum satu hari lebih kurang 300 mg. Kalau kita convert dalam espresso sebagai contoh, kita boleh ambil satu atau dua cawan yang kecil itu, single shot ataupun mungkin 2 shot. Itu bergantung pada tubuh kita. Boleh ambil satu atau dua. Kalau kopi kampung tu mungkin 3 cawan pagi, petang, malam gitu je. Tak lebih daripada tu. Bukannya kita minum setiap kali kita haus kita ambil kopi. Yang itu yang berbahaya. Durian Belanda boleh ke mengubati kanser? Setakat ni bacaan saya, durian Belanda tu ada. Dia punya orang cakap tu bahan-bahan yang boleh mungkin bermanfaat untuk merawat kanser, tetapi dia terlalu sedikit. Dalam mungkin kalau kita buat air durian Belanda, dia terlalu sikit, tidak mencukupi sampai dos untuk merawat kanser. Untuk kesihatan mungkin bagus. Puan Mazia, doktor, kanser hati dapat dikesan awal. Selalunya sebab kanser ni yang berada dalam tubuh kita ni agak sukar untuk kita kesan peringkat awal. Apabila dia dah teruk sangat, baru kita nampak. Contoh yang mudah adalah kanser usus besar, kolon kolon kanser kan. Kanser kolon ni. Kanser kolon ni selalu peringkat awal kita tak rasa. Mungkin bila dah membesar, najis kita tengok ada darah. Lepas tu dia ada sumbatan sampai perut kita kembung, kita tak boleh buang air besar beberapa minggu. Lepas tu mungkin berat badan kita menurun secara perlahan dan sebagainya. Jadi peringkat awal ni semua kanser dalam badan memang agak sukar untuk dikesan. Tetapi jika kita ada risiko, macam saya sebut tadi, risiko untuk kanser hati, kita ada risiko membuat pemeriksaan awal mungkin berkala. Setahun sekali, 6 bulan sekali, bergantung. Nur Syahada Abdullah, sobat saya detected kanser lepas buat mamogram, dah buang. First side, boleh tak elak untuk buat kemo? Itu bergantung pada besar dia. Berapa besar dia punya, ataupun kita panggil staging tadi. Stage 1, stage 2. Stage 1 ada lagi pecah dia, A, B dan sebagainya. Jadi itu kena bincang dengan doktor. Berapa risiko dia kalau dia tak buat kanser. Jadi bila kita bincang, kita tahu. Sebab itu bergantung pada staging dia. Kalau sis dok, saya dah 13 tahun, 3/4 je. Bila ambil darah, gamma, sis pun kadang-kadang bacaan 17. 17 tu pada saya tak ada apa sangat lah. Kalau enzim hati yang biasa membahaya ni, dia sampai beratus-ratus. 300, 200, 150 contoh begitulah. Dah beratus lah, 200, 300 begitu. Yang itu mungkin berbahaya. Kalaupun dia pun 3.4 cm saja, tak membesar. Jadi kalau dah bertahun-tahun 3.4 mm tak besar, maksud dia begitu je lah. Dia tak membahaya. Yang sis ni, kalau ovarian sis ni yang saya tahu, lebih daripada 5 cm tu kita takut dia twisted atau dia pecah. Haja Khairunisa, Haji Hassan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya Muhammad Kasim. Waalaikumsalam. Muhammad Karim, minta maaf. Susriyanti Syamsir. Waalaikumsalam. Live doktor tak boleh hantar star je. Tak boleh, puan saya pun tak tahu apa masalah dia. Apa gejalanya? Tanda tadi ni yang paling puan Azura, yang dah selalu kita tengok adalah apabila terdapat kekuningan. Kita panggil jaundice pada mata, pada kulit. Tapi selalunya kita dah tengok orang tu dah tak sihat dah, orang tu lemah dan sebagainya, buat pemeriksaan darah, buat pemeriksaan ultrasound mungkin untuk buah pinggang ke ataupun hati ke, untuk melihat ada masalah tak dalam abdomen kita. Suplemen men formula, kalau amalkan setiap hari, men formula ni dia punya dos kecil. Yang ini Dr. Ismail pun dah beritahu dia untuk tenaga, dos dia kecil. Sebab tu kalau ED ni makan sebiji dia tak akan
memberi kesan yang cepat. Kalau memberi kesan cepat seperti mana ubat-ubatan lain, kemungkinan dia ada bahan terlarang sildenafil. Untuk metformula ni yang saya faham, dos dia terlalu rendah sangat. Tetapi ada 6 jenis herba. Jadi kalau kita makan, dia tak memberi masalah. Fiza Rahim, Waalaikumsalam. Ni Pin, kalau ada fibroid boleh terpengaruh ke organ lain. Fibroid dia tumor puan. Cuma dia membesar lebih cepat daripada tumor biasa. Selalunya apabila dia semakin membesar, dia memberikan kesan, terutamanya kitaran head kita mungkin keluar banyak, mungkin rasa lebih sakit. Dan juga apabila orang yang berkahwin, dia mungkin mengalami masalah kesuburan. Maksudnya lebih sukar untuk hamil berbanding dengan orang biasa. Bukan tak boleh hamil, tetapi mungkin lebih sukar sikit berbanding dengan orang biasa. Saya nak tanya, bawang putih boleh membantu mencairkan darah kan? Cara mana yang lebih betul, bakar atau kukus? Ini bawang putih ni yang terbaik sekali ialah kita mengelakkan dia bakar lah. Yang paling bagus. Kalau nak bakar pun mungkin kita bakar dengan dia punya kulit. Jadi dia tak direct terbakar pada bawang putih tu. Dari mana nak rawat hati berlemak atau apa cara suplemen ke, bolehkah minyak zaitun boleh membantu? Yang ni saya dah sebut beberapa perkongsian lepas. Hati yang berlemak betul boleh jadi kanser. Berarti yang lemak tu sama juga, dia boleh menyebabkan akhirnya apa kita sebagai inflammation. Dari situ yang kita tengok tadi progress tu, inflammation. Tapi dah lama, 5-10 tahun masih lagi hati berlemak, kemudian dah menjadi kronik, kemudian jadi fibrosis, dan kemungkinan boleh menjadi yang lain tu lah, akhirnya menjadi kanser. Pewangi sintetik bau dari barang plastik, ini memang semua karsininogen ni. Kalau boleh pakai, tak boleh terlalu lama. Puan Cik Din. Kamaria Sulong, salam doktor, penyakit kanser boleh minum kopi tak? Kopi saya cadangkan boleh minum, tetapi jangan terlalu banyak dan tidak letak gula. Hajar Ruzila, Waalaikumsalam. Terima kasih dok nasihatnya. Ini Pin, salam. Nur Syuhada, apa suplemen yang bagus untuk ada cyst dan fatty liver? Okey. Jadi kita masuk pula kita teruskan perbincangan bagaimana saya nak sebut tentang bagaimana kita hendak mencegah kanser hati ni. Terutama bagi mereka yang kita tahu ada risiko tadi. Risiko tadi pertama sekali yang ada jangkitan hepatitis B dan hepatitis C pertama. Yang kedua mungkin mereka yang selalu kerap minum minuman beralkohol. Sama ada dos rendah ke, dos tinggi ke. Itu semua bergantung pada daya tahan kita. Kalau daya tahan kita mungkin tak bagus, untuk mendapatkan kanser hati itu mungkin lebih cepat. Kalau katakan kita bagus, mungkin kita dah tua 80, mungkin 90, mungkin baru ada kanser hati. Kemudian apa lagi? Antara lain ialah kita ada metabolic disease, terutama diabetes ataupun orang yang obese. Peringkat awal kita akan tengok dia ada fatty liver ataupun enzim dia, liver enzyme dia, bacaan dia tinggi lebih daripada 2 kali ganda. Yang itu harus segera diturunkan. Yang itu yang selalu berlaku. Jadi sebab tu kita kena dan selain itu minta maaf, risiko lain ialah ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni painkiller selalunya. Ubat-ubatan lain tu contoh dia yang lebih agresif, sebab tu ubat-ubatan ini harus dipantau. Sebab contoh ubat kolesterol. Ubat kolesterol dikatakan juga memberi kesan kepada organ hati. Sebab tu makan dengan pemantauan, buat pemeriksaan. Katakan sebelum ambil ubat kolesterol ni, selalunya kalau mengikut panduan kena ambil cek darah dulu. Kalau enzim hati lebih daripada 2, itu tidak dibenarkan mengambil ubat kolesterol sebab takut dia menjadi lebih teruk. Tetapi kalau sebentar kalau okey, kita boleh makan, tetapi jangan terlalu lama lah. Kalau mengikut saya, kita mesti menjaga pemakanan kita. Kemudian ubat-ubatan seperti contoh ubatan untuk tuberkulosis, kemoterapi. Sebab itu pengambilan ubat-ubatan ni perlu mendapat prescription dan juga pemantauan. Jadi kalau kita ada risiko-risiko begini, jadi kita kena membuat satu langkah, iaitu menjaga pemakanan agar pemakanan kita membantu keradangan yang berada mungkin dalam hati kita dan juga pada tempat lain. Antaranya yang kita sebut sebagai anti-inflammatory food. Antaranya iaitu yang kaya dengan sayur hijau. Sayur hijau bagus. Dia akan menurunkan sebab dia ada polifenol dan fenol di dalamnya.
kita ambil makanan-makanan yang ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, yang itu adalah 3 antioksidan yang tinggi, termasuk vitamin A tu, A, D, E, K adalah antioksidan yang tinggi, dan C pun bagus untuk tubuh kita juga, antioksidan C. Selain daripada itu, kita ambil omega 3 makanan. Saya sebut makanan dulu, kita cuba cari makanan-makanan yang begini, dan kemungkinan kita boleh menambah dengan makanan-makanan yang bernutrisi, terutamanya minyak zaitun. Yang ini kita nak sebut bagi setengah orang yang cuba mencari apakah makanan yang terbaik untuk ditambah di dalam pemakanan. Saya selalu mencarankan vitamin minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun bagus? Sebenarnya saintis telah mempercayai bahawa minyak zaitun ni dapat membunuh sel-sel kanser, terutama pada peringkat awal, sebelum terjadinya kanser yang dah teruk. Kalau stage 4 tu dia agak sukar sikit, stage 3 pun dah sukar. Tetapi peringkat awal yang kita sebut, yang awal-awal tadi, yang kita sebut sebagai inflammation, chronic inflammation, sebelum dia menjadi fibrosis. Yang ini apabila kita mengamalkan minyak zaitun ni, bagus. Ini kajian yang terbaru yang dilakukan oleh Rutgers University, New Jersey, dan Hunter College, New York, Amerika Syarikat, menunjukkan sebatian oleocanthal yang dijumpai di dalam minyak zaitun, terutamanya extra virgin olive oil. Jadi oleocanthal ni, yang inilah yang bagus, khasiat dia di dalam minyak zaitun. Oleocanthal ni macam mana kita nak tahu dia ada oleocanthal? Senangnya bila kita makan tu, dia akan rasa kelat sikit, sama ketekak. Ini menyebabkan kita rasa macam tak selesa, macam tak boleh nak makan. Sebenarnya itulah yang dikatakan ada bahan oleocanthal. Oleocanthal ni ialah antioksidan, salah satu antioksidan yang terdapat di dalam minyak zaitun. Minyak zaitun dia ada polyphenol. Dalam grup polyphenol ni, antioksidan yang ada ialah, pertama sekali ialah oleocanthal. Oleocanthal ni yang akhirnya dia akan pecah kepada oleupurin, tyrosol, hydrotryrosol, europin, dan juga oleocanthal. Oleocanthal ni dia macam ibu lah. Lepas tu dia ada boleh dipecah lagi apabila dia dah mengalami proses di dalam tu, di dalam tumbuhan sendiri, di dalam badan kita, dia akan pecah menjadi tyrosol, hydrotryrosol, leupurin, dan juga oleocanthal sendiri. Jadi kalau tadi sama ada nak tentukan dia ni banyak ke tak, bila kita makan dia akan rasa perit, tekak-tekak itu tanda dia. Sebab tu orang cakap, doktor, boleh ada tak minyak zaitun yang kurang sikit? Ada. Tetapi ia telah ditapis, ataupun sama ada secara mechanical, mungkin ditapis menggunakan kain ke atau filter, macam kita buat tapis rumah, ataupun dia menggunakan chemical. Yang ini akan menyebabkan minyak zaitun tu tak rasa pahit lagi, warnanya lebih jernih, mudah ditelan dan sebagainya. Tetapi oleocanthal ni tak ada. Jadi oleocanthal ni sangat bagus sebenarnya dalam tubuh kita, sebab ia dikatakan adalah salah satu agent atau sebatian yang sangat bermanfaat untuk kanser, untuk mencegah kanser. Mungkin kanser dari peringkat awal. Apa kanser yang bagus dimakan apabila itu? Antara kanser yang telah dibuat kajian ialah, pertama sekali ialah kanser hati, kanser kolon, kanser rahim, kanser prostat, dan breast cancer. So ada 5 kanser yang banyak dalam jurnal dibincangkan, menceritakan bagaimana minyak zaitun ni dapat membantu 5 jenis kanser tu. Jadi antaranya disebabkan apa yang kita sebut sebagai oleocanthal. Oleocanthal ni secara mudahnya kita dapat apabila buah zaitun tu diperah menggunakan mesin. Dia perah tanpa menggunakan haba, minyak yang keluar dibotolkan dan kita makan. Jadi satu sudu minyak zaitun ni mungkin menyamai 5 hingga 10 biji buah zaitun. Jadi dia dah cakap tu minyak, sebab dalam buah zaitun tu dia ada biji, dia ada macam hampas bila diperah. Yang kebanyakan minyak ni lah, pun terdapat air dalam tu, dan minyak ni lah yang mengandungi, kita panggil dia oleocanthal ni, yang sangat bagus untuk tubuh kita. Sebab apa? Bila dia makan, dia dapat memecahkan selaput lysosome, iaitu struktur dalam sel yang menyimpan enzim yang menyebabkan kematian sel-sel kanser. So dalam sel ni dikatakan sel kanser ni
Macam juga sel-sel normal, dia ada lysosom di dalamnya, dan di dalamnya juga tu dia masih ada lagi DNA yang mengawal kematian sel dia, kematian dia sendiri yang kita sebut apoptosis, kan, proses tu apoptosis. Jadi eleocanthal ni sebenarnya bila masuk ke dalam sel, dia akan menyebabkan selaput lysosom tu pecah. Bila selaput tu pecah, enzim di dalamnya dia akan keluar dan dia menyebabkan kematian sel. Selain daripada itu, dia merangsangkan proses apa yang kita sebut sebagai apoptosis, yang mana menyebabkan sel itu dia akan mati sendiri. Jadi tubuh kita ni memang Allah dah programkan dalam sel-sel dalam tubuh kita ni, dia ada satu genetik atau jin yang menjaga dia. GENE, bukan jin yang kita faham tu, yang menjaga kematian sel-sel dalam tubuh kita. Jadi apabila sel-sel kita yang dah rosak ni, yang dah tercedera, DNA dia dah rosak dan sebagainya, tidak dimatikan, dia akan terus hidup. Dia akan menjadi, kalau mungkin dalam bahasa mudah kita beritahu macam jadi zombie lah. Dia dah tak berfungsi sebagai manusia, malah dia boleh membunuh manusia pula, dan menjangkiti dan sebagainya. Jadi sel-sel kanser kita ni, bila dia dah berumur, dia dah tidak berfungsi, DNA dia dah rosak, tetapi dia tidak mati, dia boleh membesar, menyebabkan fungsi dia menjadi tidak berfungsi dengan sempurna. Dia boleh pergi menjangkiti ataupun kita boleh pergi invade tisu lain, dan juga boleh pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh, sepatutnya di otak, di hati, dan tempat-tempat lain boleh menyebabkan kematian dengan cepat. Jadi sebab itu oleocanthal ni bagus untuk peringkat awal tu. Kajian di Universiti Athens yang diterbitkan dalam 2003 juga menunjukkan bahawa masyarakat di sekitar Laut Mediterranean yang mengamalkan diet Mediterranean yang kebanyakan minyak zaitun terutamanya, mempunyai kesihatan yang lebih baik, iaitu 33% lebih rendah mendapat penyakit jantung, 24% lebih rendah mendapat penyakit kanser berbandingkan mereka yang mengamalkan diet ala Amerika. So diet ni ada dua yang disebut di sini. Yang pertama disebutkan sebagai diet Mediterranean. Diet Mediterranean ni ada diamalkan oleh orang-orang yang berada di Eropah Selatan, seperti contoh Itali, Spain, dan juga di Afrika dan di kawasan laut di sekitar lautan Mediterranean, daripada Morocco, Turki, Syria, Palestin dan seterusnya, di situ sampai ke Turki. Jadi orang di sini kebanyakan lebih kurang je dia punya pemakanan dia, iaitu pertama sekali dia ada ambil minyak zaitun, ambil cuka buah-buahan, ambil banyak protein daripada ikan, dan banyak pengambilan sayur-sayuran dalam dia punya pemakanan. Pembanding dengan apa yang kita sebut sebagai diet ala Amerika. Diet ala Amerika ni diet orang moden, iaitu banyak refined karbo, banyak trans fat, banyak gula, minum pun banyak air gula. Kalau kita contoh ke Spain sebagai contoh, mungkin ada orang cakap tu espresso, mungkin kita ada sebut americano yang tak ada gula. Tetapi di diet Amerika ni, ala Amerika ni, dia air bergula, air manis, air berkarbonat, lepas tu roti, campur pula tu dengan orang cakap trans fat banyak dalam itu, kentang goreng. Lepas tu ada pula tu burger yang banyak burger daging yang dah proses. Daging berproses ni pun bahaya sebenarnya. Tak boleh makan selalu, sedikit okey. Tapi kalau makan selalu tu kemungkinan besar untuk dapat kanser tu tinggi. Jadi perbandingan tu menunjukkan bahawa pengamalan diet ala Mediterranean tu lebih baik. Jadi banyak kesimpulan yang disebut di sini bahawa apabila kita mengamalkan minyak zaitun, kata dia ialah ada satu yang menarik. Sebelum tu saya nak sebut satu yang menarik, iaitu ada terbitan jurnal yang menyatakan bahawa chronic inflammation adalah is a common features underlying the liver cancer. Maksud dia, kata dia, ini saya ambil daripada Lancet Oncology tahun 2009. Dia kata chronic inflammation ni memang dah dipastikan adalah penyebab kepada kanser. Punca chronic inflammation tadi itulah jangkitan hepatitis B, hepatitis C, lepas tu alkohol, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada metabolic disease dan sebagainya. Yang itu boleh menyebabkan keradangan. Jadi chronic inflammation ni sebenarnya itulah yang menyebabkan sel-sel kita yang normal tadi akhirnya bertukar menjadi sel-sel kanser.
Jadi apa yang disuggestkan di dalam kajian ini, dia menyatakan bahawa non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin dan ibuprofen are potential chemopreventive agent to primary liver cancer. Bukan primary liver cancer je, tetapi juga primary colorectal cancer. Jadi dua. Sebab tu dikatakan, disuggest di sini, pengambilan ubat-ubat non-steroidal anti-inflammatory drug yang biasa kita ambil, aspirin, ibuprofen, kata dia boleh mencegah sebab dia bersifat anti-inflammatory. Tetapi masalahnya bila kita mengambil ubat-ubatan ni dalam tempoh yang masa yang kononnya untuk mencegah kita daripada kanser usus besar dan colorectal, usus besar dan rectum, dan juga kanser hati, dia boleh menyebabkan masalah lain pula. Antaranya ialah pendarahan pada perut, pendarahan pada usus. Kemungkinan juga dia boleh menyebabkan masalah juga pada hati, sebab kita sebut tadi antara punca masalah inflammation dalam hati adalah pengambilan ubat-ubat penahan sakit. Itu pun boleh menyebabkan. Jadi dia ada kontra, dia bagus tak bagus. Jadi apabila ini berlaku, banyak kajian yang lain terutama di negara-negara Spain dan negara Itali dan juga di Turki menyatakan bahawa pengambilan minyak zaitun, dia ada satu pembacaan saya, dia kata yang ini diterbitkan dalam jurnal nama Nature pada tahun 2005. Dia kata oleocanthal was first described as an anti-inflammatory ibuprofen-like compound. Maksud dia, kata dia, minyak zaitun yang mengandungi oleocanthal, dia menyerupai, dia adalah anti-inflammatory, ubat tahan sakit. Sebab tu orang yang mengalami tahan sakit badan selalu, terutama yang ada kita panggil autoimmune disease, sakit badan, sakit sendi, tak tahu apa sebab, bukannya bekerja kuat pun, sakit-sakit selalu, minyak zaitun tu adalah antara yang terbaik sebab dia ada oleocanthal. Yang ini memang telah telah dibuktikan dalam jurnal The Nature 2005 dan juga dalam Annual New York Academy of Science 2004. Dia kata, we and other research group has demonstrated that ibuprofen and NSAID molecule can be act as an anti-cancer drug. Maksud dia boleh anti-cancer, pencegahan drug. Dan mereka juga mendapati bahawa pengambilan ubat-ubatan ni kerana dia menghalang keradangan. Ini lebih mendalam lah, enzim COX-1 dan enzim COX-2. Tetapi yang lebih mudah untuk kita faham ialah apabila kita mengambil ubat-ubat tahan sakit ni, dia dapat membantu mencegah keradangan dan akhirnya membantu mencegah kejadian kanser colorectal dan kanser hati. Tetapi masalahnya dia ada kesan sampingan. Dia boleh menyebabkan pendarahan pula, luka pada perut, pendarahan pada perut, dan juga kemungkinan kerosakan pada hati dan buah pinggang jika diambil berterusan. Sebab itu dalam satu kajian lain yang saya sebut, sebenarnya banyak kajian menunjukkan bahawa minyak zaitun ni adalah mempunyai sifat anti-inflammatory. Sebab tu orang yang rasa sakit-sakit badan, yang mengalami autoimmune, orang yang mengalami risiko tinggi, memang digalakkan mengambil minyak zaitun ni. Mengambil minyak zaitun untuk sebagai satu cara mencegah daripada keradangan yang akhirnya boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya, boleh pergi sekejap ke Facebook saya dah ada kongsikan liver cancer stages atau progression of the liver cancer tu, daripada acute inflammation tu acute infection ataupun acute inflammation, kemudian menjadi chronic inflammation. Yang inilah yang kita nak cegah supaya dia tidak menjadi fibrosis akhirnya menjadi cirrhosis atau menjadi cancer liver. Sebab tu peringkat awal. Sebab tu tadi ada yang bertanya saya, boleh tak kanser ini dirawat? Jadi dia bergantung kepada dia punya stages dia. Kalau katakan dah stage 4, dah agak lambat sikit. Tetapi kalau peringkat-peringkat awal tu, fatty liver, ataupun kita panggil dia sikit, dia punya liver enzyme tu tinggi,
Memang minyak zaitun antara yang terbaik. Selain daripada oleocanthal, dia juga mempunyai hydroxytyrosol, tyrosol dan juga oleopurin. Yang itu sangat bagus, antioksidan yang sangat bagus ya. Jadi kita tengok sikit pertanyaan kalau ada sebelum kita tutup. Allahu Akbar. Nanti saya minta maaf kalau saya tak dapat baca mungkin sebab terlalu banyak kali ni pula Okey, kita tengok. Pertama sekali saya Puan Fiza Rahim. Waalaikumsalam. Susriyanti Syamsil, doktor saya nak tanya bawang putih ni saya dah sebut tadi. Firas Nafal, macam mana nak merawat hati berlemak? Tadi saya cakap tadi lah, minyak zaitun. Ambil 2 sudu 2 kali atau 3 kali sehari. Boleh ambil minyak zaitun, boleh membantu ke? Memang boleh membantu insya-Allah. Tapi dengan cara yang betul Hati yang berlemak macam mana doktor? Boleh jadi kanser ke? Sebut saya tadi, sebut itu peringkat awal sebelum dia progress. Akhirnya selepas 10 hingga 20 tahun boleh menjadi fibrosis dan juga cirrhosis dan akhir boleh menjadi kanser Puan Kamariah Sulong, salam doktor, pesakit kanser boleh minum kopi, saya dah sebut tadi. Pak Hajar Anipi, terima kasih. Pak Nur Syada, apakah suplemen yang bagus untuk cyst dan fatty liver? Saya dah sebut minyak zaitun. Quirol Harisikin, okey. Puan Nur Azura, doktor, ayah saya baru membuat CT scan, keputusannya limpa bengkak. Limpa ke hati? Limpa sebelah kiri, spleen. Hati sebelah kanan, bawah dia ada gallbladder. Sorry, bukan gallbladder. Ialah gallbladder, apun dia empedu. Jadi yang mana satu? Spleen ataupun hati? Ayah sakit perut di sebelah kiri. Betul, spleen. Sebelah kiri pun ada bawah dia tu, bawah spleen tu kita ada pankreas. Apabila makan muntah kerana loya dan hilang selesa makan, macam mana tu doktor? Jadi bergantunglah apa masalah dia. Spleen selalu tak menjadi masalah. Kita bimbang masalah seperti pankreas, yang tu lebih serius lagi. Puan Liza Ghafar, Waalaikumsalam. Ilha Ahmad, Waalaikumsalam. Haru Ila Flash, apakah kesan pengambilan ubat dalam siapa? Ubat-ubat ni tuan-tuan jangan ambil terlalu banyak lah. Sebenarnya untuk mengawal bagus. Dan akhirnya cuba bincang dengan doktor bagaimana kita boleh mengelakkan pengambilan ubat. Kalau contoh dia kencing manis tinggi sangat, memang kena ambil. Tekanan darah tinggi, memang kena ambil. Tapi takkan kita nak makan semua hidup. Kita cubalah kan, jaga pemakanan, exercise, tidur cukup, minum air cukup, insya-Allah dia akan menjadi turun dan kemungkinan dos tu dapat dikurangkan perlahan-lahan. Akhirnya kita tak perlukan ubat lagi. Bukan berarti ubat begitu terus Puan Susriyanti Samsil, doktor, kenapa buah delima tak sesuai untuk orang yang pernah ada operation tukar igat jantung padahal delima baik? Ni siapa yang cakap tak sesuai ni? Cikgu Syamimi, ambil makanan yang ada peranan anti-inflammatory. Ya, betul cikgu. Vitamin C, vitamin D, E, omega 3, makanan bernutrisi tinggi, betul. Ni rakan saya Afiat di Putrajaya, Raja Noralaini. Tak maaf puan. Raja Umar, minyak zaitun membantu membunuh sel-sel kanser. Ya, terutama di peringkat awal saya cakap tadi. Tapi peringkat akhir tu dia dah agak susah sikit Saya ambil darah keradangan 0.40. Okey tak doktor? Okey lah ni. Fiza Rahim membunuh sel-sel kanser pada peringkat awal minyak zaitun. Ejen L5 kau selayang. Ya, Puan Susriyanti Samsil cikgu. Ya cikgu, betul. Cikgu tulis semua betul ni. Syaiful Azri, Forever TC okey tak doktor? Omega 3 bagus. Saya boleh komen tu je. Saya tak komen brand. Omega 3 bagus Salina Abdul Manap, boleh dapatkan produk Olive House. Okey. Nak kopi status boleh, masalah. Okey, Fiza Rahim, Rozila Nengah, kapsul kunyit hitam ada kesan Macam kapsul hitam saya tak banyak ada info puan. Jadi saya tak tahu sangat tentang kunyit hitam ni. Liza Latif, pregnant woman boleh tak ambil minyak zaitun ke doktor? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia makanan, dia bukan suplemen. Dengan wanita-wanita di negara Mediterranean, di Palestin, di Syria, di Turki, masa hamil pun dia orang pun makan juga minyak zaitun. Cuma kita ni agak tak biasa Jadi bila kita makan tu dia macam-macam ada rasa macam
Ada orang tu rasa macam nak muntah lah, nak apa, sebab kita tak biasa. Najiha Ahmad Fauzi, sama-sama pregnant woman boleh amalkan minyak zaitun. Saya sebut tadi, tak ada masalah. Ambil mula dengan dos kecil. Mungkin ambil 1 sudu saja. Dia dah okey semua. Ambil pula tu, saya mencadangkan pada usia kehamilan 20 minggu. Sebab bayi tu masa tu lebih stabil. Kalau ambil 8 minggu, 10 minggu, tiba-tiba ada keguguran. Padahal keguguran banyak sebab dia, selalunya yang akan disalahkan minyak zaitun pula nanti. Jadi tak fair lah, sebab banyak punca keguguran ni. Orang kena tak tahu dia gugur. Jadi ambil sesuatu benda, tiba-tiba gugur, itu pula dia salahkan secara kebetulan. Jadi tak fair lah. Jadi sebab tu saya cadangkan makan pada umur 20 minggu. Puan Royal Latif, wanita hamil boleh ambil minyak zaitun selepas 3 bulan. Betul, 3 kali 4, 12 minggu. Betul, 12 minggu pun dah okey. Syah Hasyaifah, terima kasih. Jamilah Syahri, terima kasih. Wan Hafilatun Salwa, terima kasih. Cikgu, lagi ada soalan tak? Saya baca tengok soalan, kalau ada soalan. Minyak sacha saya tak ada info banyak puan. Jadi saya minta maaf. Saya yang ada info tentang minyak zaitun, minyak kelapa. Minyak zaitun ni bagus, memang dah banyak jurnal dalam tu. Dan saya percaya sebab keberkahannya, selain daripada manfaat fizikal yang kita akan dapat, tetapi keberkahan disebut dalam Al-Quran. Minyak kelapa pula memang antara minyak yang kita gunakan di kawasan Nusantara ni. Memang minyak kelapa lah yang kita guna. Cuma minyak kelapa ni dia adalah saturated fat. Sementara minyak zaitun ni unsaturated fatty acid. Jadi dia ada dua kategori tu yang berbeza. Dan dia punya kebaikan tu mungkin ada perbezaan sikit. Syuhada belajar sama-sama. Nur Izzah Izwani, orang yang ada sejarah keluarga kanser, bagaimana doktor? Ya, kanser macam saya sebut tadi, setakat ini kajian saya mengenai minyak zaitun terhadap kanser, 5 jenis kanser tu yang saya beritahu tadi. Prostate kanser, kanser rahim, kanser hati, kanser usus kolonorektal dan kanser payudara. 5 kanser tu memang minyak zaitun antara yang terbaik pada peringkat awal. Tapi kalau dah peringkat stage 4 sebagai contoh, boleh cuba, tetapi agak sukar. Boleh cuba, maksud dia tak berbahaya, boleh cuba. Tetapi nak cakap boleh baik itu, saya tak berani nak cakap sebab ada tak banyak kajian yang menyatakan stage 4 makan boleh baik. Walaupun ada testimoni kata makan stage 4 ada yang dah sihat. Doktor, orang yang mengambil ubat alahan, contoh darah sedung, gatal-gatal, ada kesan juga pada hati. Ubat darah sedung ni selalu kita ambil tak banyak. Ubat antihistamin kan, kita ambil tak banyak. Tetapi kalau kita ambil steroid tu, berhati-hatilah. Yang tu lebih, orang cakap tu boleh memberi kesan kepada hati dan juga perut. Dan juga buah pinggang. Kena berhati-hati, kena pemantauan. Tuan Teja, doktor, betul ke jus delima untuk orang kanser? Untuk orang kanser, pada saya yang terbaik sekali minyak zaitun. Olive house ni kita ada 3 jenis minyak zaitun, PMZ, kita ada Olive plus 30 dan juga kita ada OPU. Kalau saya, orang yang ada kanser ni, saya suggestkan yang mempunyai antioksidan yang tertinggi, iaitu OPU lah. Boleh makan yang OPU. Kalau katakan dia saja untuk kesihatan dan sebagainya, Olive atau PMZ. Muhammad Hafizi, salam doktor. Untuk kanak-kanak yang resedung dengan bangun pagi bersin, apakah pemakanan? Ini kena ambil pemakanan anti-inflammatory banyak. Pertama sekali, buat pemeriksaan untuk melihat apa punca dia punya alahan tu. Punca alahan kita kena tahu. Ada orang dia ingat dia alahan pada udang. Tapi sebenarnya dia alahan pada, contoh dia alahan pada telur. Jadi bila dah buat pemeriksaan, jadi dia tahulah okey, dia boleh makan udang sebenarnya, tapi telur dia kena kurang. Sebab kadang-kadang dalam makanan kita dia bercampur. Contohnya mi rebus atau mi bandung kan, dekat situ ada udang, dekat situ ada telur. Jadi bila makan je kita ada alahan. Jadi kita kena tahu apa sebenarnya masalah kita, apa yang menjadi kita alahan. Dengan ini kita dapat mengurangkan dia. Kemudian bila kita dah tahu, kita cuba elakkan. Dan untuk mendapatkan meningkatkan daya tahan kita supaya kita tak selalu sesemua batuk dan sebagainya, mudah batuk dan semua, kita ambil makanan yang mempunyai anti-inflammatory.
Sebagai contoh ni tadi vitamin C, vitamin E, vitamin D. Bagus untuk tubuh kita. Omega 3 banyak, sayur-sayur boleh ambil, ikan boleh ambil, telur boleh ambil. Kalau ini semua kalau kita tak ada alergi lah. Vitamin C sebagai contoh, ada buah buah limau. Kalau kita minum semua tu, ambil lah teh limau. Asid teh limau ke sebagai contoh kan. Ataupun kita boleh ambil cukatin masuk lepas makan. Yang semua akan meningkatkan daya tahan kita. Orang tekanan rendah ni memang kita tak cadangkan untuk ambil minum Olive, sebab Olive kadang-kadang boleh menyebabkan tekanan darah menjadi lebih turun. Memang banyak kajian tekanan darah tinggi tu yang kita panggil dia moderate, boleh turun dengan mudah apabila kita ambil minyak zaitun. Kalau dah terlalu tinggi ataupun yang kita panggil dia yang terlalu tinggi tu susah, tu dah makan 2-3 jenis ubat pun tak turun, itu memang agak susah. Tapi yang moderate, borderline, selalunya dia akan turun dengan cepat. Bila dah agak-agak turun tu, kena berhati-hatilah. Jangan ambil terlalu minyak zaitun. Boleh ambil sebagai contoh, kita ambil OPU, ambil satu sudu kecil je makan. Dia mengandungi antioksidan, tetapi dia tidak mengandungi kita panggil oleh kantel yang tinggi. Yang itu memang bagus. Atau untuk orang yang sudah dibuang pudi empedu, makan makanan apa yang diabaikan? Kalau melihat protokol daripada HKL, saya pernah baca, dia kata tak ada masalah untuk makan. Makan yang berminyak pun sebenarnya boleh, cuma dia tidak diserap dengan banyak ke dalam tubuh. Jadi sebagai contoh, kita makan pagi tu kita breakfast mi bandung banyak kan, tengah hari kita makan asam pedas, mi banyak lagi, minyak banyak lagi, kemudian malam tu kita makan pula kari, kemudian sebelum tidur kita makan sup kambing, banyak minyak. Jadi minyak tu dia tidak absorb ke dalam tubuh, sebahagian saja dia absorb walaupun kita tidak ada pundi, sebab kita masih lagi menghasilkan bile juice, maksud dia punya dia akan keluar lagi. Bile juice ni tujuan dia hanya untuk memecahkan lemak-lemak daripada komponen yang besar, molekul yang besar menjadi lebih kecil. Kemudian enzim lipase dia akan pecahkan lagi, dia akan absorb. Jadi maksud dia kalau kita tak ada pundi kecil, kita tak ada pundi pun tak apa, sebab darah kita, hati kita dia akan masih lagi mengeluarkan, cuma tak banyak lah sebab dia tidak disimpan di dalam pundi. Jadi keluar banyak. Jadi bila kita makan minyak terlalu banyak, dia akan keluar lah melalui najis kita. Jadi najis kita mungkin lebih berminyak, itu je. Minyak ikan okey ke untuk hati berlemak? Bagus selain pada minyak zaitun. Nur Izzah Izwani, orang yang ada sejarah keluarga kanser kena elakkan atau boleh je memang guna? Kanser kena elakkan? Oh tak puan, memang kena ambil sebenarnya. Sebenarnya kena ambil minyak zaitun tu sebagai salah satu, sebagai sebut tadi, dia sebenarnya proses mencegah inflammation di dalam tubuh kita. Puan Romzi Yusof, doktor, kalau batu dalam empedu boleh ke minum minyak zaitun? Memang boleh, saya dah sebut tadi. Sebab dia tidak ada masalah untuk pencernaan, sebab kita ambil pun tak banyak, 1-2 sudu sehari kan. Dia memberikan kebaikan. Cuma yang perlu kita kurangkan adalah trans fat. Trans fat ni bagaimana dapat daripada makanan, perempuan kena Google lah, kena tanya. Tetapi minyak ni bagus. Minyak ni ada unsaturated fatty acid, mono unsaturated dengan polyunsaturated. Dia ada antioksidan lagi. Ada hydroxytyrosol, tyrosol, olecanthon, olipurine yang memberikan kebaikan pada tubuh kita. Pok Mi, Assalamualaikum doktor, saya dah berpuluh kali ke hospital cek semua okey, tapi dada sebelah kiri tetap sakit mencucuk. Doktor cakap gastrik. Macam mana cek kata okey tapi ada gastrik. Gastrik tu tak okey lah tuan. Jadi kena dapat penerangan yang betul. Kalau okey, dia tak ada langsung gastrik ke, tak ada apa semua. Muhammad Abu Bakar, Assalamualaikum doktor, terima kasih perkongsian sama-sama. Amy Ismail, Nur Hawati Harun, Wan Yusraimi, Amy, terima kasih sama-sama. Nur Maziah anti cancer. Rozila Ngah, macam mana pula dengan kapsul apricot? Kapsul apricot ni kapsul paling bagus kalau nak makan apricot, makan gitu je, dia punya biji minyak dia tu. Kalau kapsul ni sebab apa, dia punya kuantiti mungkin sikit, itu je. Sama ada dia mencegah kanser atau tidak, wallahualam, saya tak mengkaji. Kemudian ramai pelanggan muda yang tengah amalkan semasa mengandung, alhamdulillah, betul.
Puan Asnom sama-sama. Puan Nur Syuhada hepatitis B screen. Apa dia kat ni? HB antigen non-reaktif. Maksud dia dah tak ada antigen satu lagi antibody. Antigen tu maksud dia tak ada virus dalam tu. Dia tak ada virus. Jadi puan tak ada virus dalam tu sebab tu non-reaktif. HB antibody 2. Maksud dia antibody terhadap hepatitis B ni rendah. Sebab selalu kita bagi vaksin 3 kali kan. Selalunya selepas 5 tahun dia punya vaksin tu mula bagi 1 dia naik sikit, 2 dia naik sikit, 3 dia maksimum. Selepas 5 tahun dia akan turun mendata. Selalu macam ni kita cadangkan boleh bagi booster kalau ada risiko. Contohnya tuan bekerja dekat klinik, dekat hospital, menjaga, pegang darah orang, ambil darah orang. Lepas tu mungkin suami pun ada hepatitis B contohlah kan. Yang itu mungkinlah. Kalau tak ada risiko pada saya lah, dari orang dewasa ni tak perlu ambil lah kalau kita tak ada risiko. Puan pun perlu ke tak saya ambil suntikan hepatitis B? Kalau saya, kita tengok risiko. Macam juga kita pakai helmet kan. Helmet bukan semua orang kena pakai helmet puan. Kita tengok risiko. Kalau dia bawa motor kenalah pakailah helmet. Tapi kalau dia naik kereta, takkan dia nak pakai helmet. Dia tak ada risiko. Naik kapal terbang, tak payah pakai helmet sebab dia tak ada risiko. Jadi kalau ada risiko, ambil lah. Kalau tak ada risiko, tak payah ambil lah kan. Sebab tak ada risiko, kita buang je. Macam juga kita buat insurans. Sebagai contoh, kita ada risiko yang tinggi. Kita ambil PA kan, personal accident insurans. Kalau kita memandu kereta, pergi kerja, bawa motor dan sebagainya, ambil lah insurans tu. Tapi kalau kita bekerja kat rumah, sebagai contoh kan, risiko ada tetapi kecil. Takkan mungkin kita tak perlu. Contohnya begitulah. Jadi bergantung kepada risiko. Di mana nak dapat minyak zaitun doktor? Ini banyak ni ejen-ejen kat sini. Dia dah sebut diorang ni. Puan boleh tanya dengan diorang. Fahana Mazia, saya rasa amalkan minyak seri cuketin. Olivia alhamdulillah tak ada kata-kata betul. Dan Ibrahim, saya sudah amal Olivi dah lebih setahun. Alhamdulillah, lutut tak sakit dan solat macam biasa. Ini memang orang cakap tu testimoni yang biasa saya dengar. Sakit lutut ni memang bagus untuk makan minyak zaitun ni sebenarnya. Hajah Khairun Nisa, doktor saya pernah menjalani pembedahan semasa melahirkan anak pertama. Saya ada ambil cuketin 2 minggu lepas setelah seperik di bahagian pembedahan. Tak ada kaitan tuan. Cuketin dengan kawasan yang tajam tu. Jadi pembedahan di mana? Di kulit ke di bahagian rahim? Kalau di bahagian kulit tu mungkin tak ada. Saya paling bagus sekali ambil vitamin itulah minyak zaitun tu. Dia untuk kulit, untuk orang cakap tu untuk healing, untuk macam-macam lagi. Sebab tu minyak zaitun ni, sebab tu orang tanya saya, doktor saya nak makan minyak zaitun ni macam mahal sikit lah doktor. Baik saya beli ubat dekat farmasi. Memang betul, tuan ambil ubat untuk sembelit tu kat farmasi murah, tapi untuk sembelit. Tetapi minyak zaitun ni bukan untuk sembelit, dia bagus untuk kulit, dos yang bagus untuk otak, dia bagus untuk kolesterol, dia bagus untuk hati dan sebagainya. Jadi manfaat tu keseluruhan, walaupun dia mahal sikit. Dos permulaan untuk memulakan pengambilan minyak zaitun berapa doktor? Ya, dos untuk dewasa dan dos untuk kanak-kanak. Dos untuk dewasa ni kalau the journal European Journal of Nutrition beritahu 2 sudu 3 kali sehari. Kita boleh ambil 2 kali sehari ataupun kita ambil 2 sudu, 1 pagi 1 malam. Itu paling maksimum lah, paling minimum lah. Kalau ambil 1 sudu mungkin tak cukup lah tu saya ingat. Untuk kanak-kanak bergantung sebab ini makanan tuan, jangan risau. Paling maksimum pun najis dia akan keluarkan minyak sebab terlalu banyak minyak, tak ada penyerapan, dia akan keluar melalui najis. Bila nampak najis tu dah berminyak, itu maksud dia itu dos tu dah terlebih lah tu, kurangkan dos. Saya harap tuan boleh faham. Kamaria Sulum, minyak zaitun dalam bentuk kapsul sama tak khasiat? Minyak zaitun ni pertama sekali dia bergantung kepada negara mana dia ditanam. Khasiat dia tu. Itu yang pertama. Ada yang lebih tinggi dia punya antioksidan, ada yang lebih rendah antioksidan, itu pertama. Yang kedua, bila masuk dalam antara kapsul dengan tak kapsul ni, kalau benda kapsul ni bukan saya nak cakap apalah, 1 sudu tu lebih kurang 6 hingga 8 kapsul. Tuan-tuan kalau boleh ambil satu sekali makan 6 atau 8 kapsul tu okeylah. Kalau tak boleh tu kena ambil pakai sudu tu, lagi mudah. Amy Oli House, lepas pembedahan pesakit kanser boleh terus ambil Olivi
Tak ada masalah puan, boleh ambil. Olive ni, minyak zaitun ni makanan sebenarnya. Dia bukan suplemen, bukan nama. Bukan apa. Dia bagus untuk tubuh kita. Puan Nuriza, ya insyaAllah. Saya pun mengamalkan minyak zaitun sebenarnya. Jadi ada perubahan dari segi tenaga, dari segi penampilan sebenarnya bagus penting. Sutera Fazilah, Waalaikumsalam. Nita, baiklah dengan monitor yang kongsikan minyak zaitun plus memang bagus. Muhammad Yazid, salam, tak apa beza cuka tin dengan cuka kurma. Beza buah ada. Buah yang digunakan. Satu tin, satu adalah kurma. Jadi dua-dua tu bagus. Ada yang macam contoh cuka tin ni dia ada potasium dia lebih tinggi. Cuka kurma ni kemungkinan dia punya karbo dia lebih tinggi. Jadi kita tengok dari segi nutrisi dia. Tak ada masalah, boleh ambil antara satu. Cuma tengok kita punya keperluan. Kak Pah sama-sama Pak Pah, adik Muhammad, saya konsum Kecil Fatimah, VCO, Living Active, Virgin Olive Oil, many years Alhamdulillah, lebih sihat dan energetik. Betul puan. Betul tuan. Hajah Harunisa, saya ambil juga Olive OPU, Alhamdulillah. Nur Fazlin, Waalaikumsalam. Mana nak dapat nak dapat ni pun banyak kita punya ejen-ejen dah begini dah. Ni pun ada ni Susianti daripada mana ni. Berminat boleh PM dia. Kurusnya Dr. Zubairi dalam tak jumpa. Memang dah lama tak jumpa ni, memanglah nampak kurus. Dulu saya paling maksimum 105. Sekarang dah 80. Memang kurus. Kak Pah, anak jari kaki saya macam tebal rasanya. Anak jari kaki, okey, macam tebal. Apa yang saya betul ambil? Kena buat pemasaran puan. Apa maksud tebal tu? Puan Nur Azura, terima kasih Dr. sama-sama. Fazilah Hassan, jutaan terima kasih sekali lagi pada perkongsian Dr. Zubadi malam ni. CD, terima kasih. Nur Fatih, terima kasih sama-sama. Jadi kita dah berkongsi tentang ini secara orang cakap tu secara superficial. Saya berbincangkan tentang kebaikan minyak zaitun dalam kita mencegah penyakit kanser. Saya ada berhutang lagi sebenarnya dengan tuan-tuan tentang batu dalam empedu tu. Hari tu minggu lepas kita buat tak jadi separuh jalan. Nanti insya-Allah saya tanyakan dengan pihak pengurusan minyak Olive House untuk kita buat satu lagi perkongsian berkenaan dengan tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minyak zaitun ni adalah minyak yang terbaik. Dia bukan suplemen, dia bukan ubat, dia adalah makanan. Tapi makanan yang terbaik, sebab tu orang panggil dia superfood. Makanan bukan saja untuk membantu merawat satu penyakit, contoh sembelit kan, tetapi dia juga bagus untuk kita punya kulit, bagus untuk tenaga pada kita, bagus untuk hati, bagus untuk jantung, bagus untuk otak kita, saraf kita. Sebab tu kena pilih minyak zaitun yang berkualiti lah. Ada juga minyak zaitun, ada beberapa grade, ada beberapa jenis. Jadi pilih yang berkualiti. Saya sendiri mengamalkan minyak zaitun Olive House. 2 sudu pagi Olive 30, 2 sudu petang atau malam Olive 30, 1 sudu kecil OPU. Jadi insyaAllah perkongsian kita di lain kali, minggu depan insyaAllah kita berkongsi dalam mungkin tajuk-tajuk yang berlainan yang mungkin bermanfaat untuk kita amalkan. Jadi sekian dulu, sebelum kita tutup majlis, kita baca surah Wal-As dan juga tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husil allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian tuan-tuan, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.